Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini kita dapat bersua di FB live saya. Alhamdulillah tuan-tuan, kita mengharapkan dengan majlis ilmu kita ini, kita mengharapkan rahmat dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha yang sedikit ini dikira sebagai amalan yang diberi ganjaran dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ni tuan-tuan, semalam saya sebut kata nak kuliah kita nak bincang tentang nun sakinah. Saya ingat saya tangguh dulu, iaitu kita sebut malam ni, kita bincang tengok malam ni saya baca, iaitu kelebihan belajar dan mengajar Al-Quran. Lepas tu kita tengok pula adab-adab membaca dan mendengar Al-Quran. Adab-adab membaca dan mendengar Al-Quran. InsyaAllah kita tahu malam esok lah. Banyak sangat lagi tuan-tuan cemuh budak dengar. Kelebihan membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Dan juga kelebihan belajar dan mengajar Al-Quran. Dan insyaAllah kita akan sebut tentang hukum basmalah malam ni insyaAllah. Itu macam mana kita nak baca bismillah di antara dua surah dan berkaitan dengannya insya-Allah. Dan hukum-hukum tajwid itu insya-Allah kita akan bincangkan pada malam-malam yang akan datang insya-Allah. Dan kita akan selang-selilah insya-Allah dengan kuliah tafsir insya-Allah. Kita akan baca dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Saya bincang tentang ilmu tajwid ni sikit. Lepas tu kita baca Al-Quran sikit dan tadabbur isi-isi Al-Quran insya-Allah. Malam ni yang pertama kita tengok, iaitu kelebihan membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Itu kelebihan membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Terdapat banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan membaca Al-Quran atau mendengar bacaannya. Antaranya seperti berikut, dia kata, yang pertamanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya suatu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan suatu kebaikan digandakan dengan 10 seumpamanya. La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi satu huruf Al-Quran ni pahala dia 10 kebajikan ataupun dapat 10 pahala. Satu huruf. Nabi kata alif lam mim, bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Jadi dah 3 huruf, 30 kebajikan. 30 kebajikan, 30 pahala kita dapat. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan bilang tengoklah berapa huruf yang ada pada Bismillah tu. Kali tengok, kalau baca satu muka surat, jenuh kira. Kalau baca satu juzuk, kan, baca satu juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, jenuh kali. Tak payah kalilah, tak payah darab, tak payah kira. InsyaAllah ikhlaskan amalan kita tu, malaikat tolong kira. Malaikat tolong kira. Ini kelebihan membaca Al-Quran. Jadi rugilah orang yang tak baca Al-Quran. Dengan zaman sekarang ni mudah sangat kita nak baca. Di dalam telefon kita, smartphone kita pun kita boleh download masuk. Kita boleh baca di mana-mana saja. Ataupun apa yang kita hafal kita boleh baca. Yang keduanya sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ini hadis yang kedua pada malam ni, iaitu riwayat Imam Al-Muslim. Riwayat Imam Muslim, bacalah olehmu akan Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi hadis ni riwayat Imam Muslim. Jadi kita di akhirat kelak ni, di hari kiamat, di hari akhirat kelak ni, kita nak syafaat. Antara syafaat yang kita akan boleh kalau di atas dunia ni kita selalu suka baca Al-Quran. Kita suka baca Al-Quran, kita rindu nak baca Al-Quran, kita seronok baca Al-Quran, kita rasa lazat nak baca Al-Quran, kita tak boleh duduk kalau tak baca Al-Quran. Sehari sekali kalau tak boleh baca, tak boleh duduk. Kan? Dan sebaik-baiknya pada malam hari ataupun pada selepas waktu subuh kita baca Al-Quran. Paling lekeh tuan-tuan, kita bacalah satu muka surat. Satu muka surat tu paling lekeh lah. Kalau nak pergi kerja kan, macam lah ni boleh baca banyak lah. Sebab tak, yang ramai yang tak boleh pergi kerja boleh baca banyak muka surat lah. Jangan duk lepas peluang tu kan, duk baca WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Kita duk baca lama. Al-Quran ni kalau satu muka surat tu 2 minit kan. Kalau hak merangkak mungkin 5 minit. Kita baca satu muka surat, paling koman. Orang Kedah kata paling koman. Kita baca satu muka surat. Habis tak tahu, malas sangat baca setengah muka surat. Malas pada tu kita baca sebaris. Baris takkan tak boleh baca kan. Baca sebaris. Sebaris tu pun berlama dah pahala. Tu kira kalut sangat dah tu. Tak tahu nak pergi mana, kalut nak pergi mana kan. Paling malas lagi ni, paling malas bacalah satu huruf tuan-tuan. Ada ke satu huruf Quran? Ada. Kan? Kita baca surah apa? Nun. Satu huruf ya. Sadaqallahul azim. Qaf. Sadaqallahul azim. Baca auzubillah, baca bismillah tu banyak dah. Baca satu huruf tu ya. Kan? Sadaqallahul azim tu paling malas lah. Saya ingat tak ada aku orang malas sampai tahu tu noh. Kan, bacalah sebaris semuka surat. Siapa kita dengan Tuhan kalau kita tak mau baca langsung ayat Quran ni. Kan, pahala bukan banyak mana pun kita ni. Yang ketiganya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Riwayat At-Tirmizi juga, sebaik-baik ibadat sunat umatku ialah membaca Al-Quran. Ini hadis yang ketiga. Dan yang keempatnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa mendengar suatu ayat dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka ia akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Kalau kita tengok pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak ni, duk bercahaya tu, kawan tu baca Quran banyak di atas dunia ni. Kan? Dia tak meraba lah di akhirat ni. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini kelebihan membaca dan mendengar Al-Quran. Tajuk yang kedua malam ni iaitu kelebihan belajar dan mengajar Al-Quran. Kelebihan mengajar dan belajar dan mengajar Al-Quran. Iaitu terdapat banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kelebihan belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar dan mengajak kepada orang lain.
Kita belajar dan mengajak orang lain ni bukan nanti mengajak yang benda yang berat-berat ataupun yang susah-susah. Hak mana kita reti lah. Kalau kita mampu sekadar ajak anak kita, kita ajak anak kita. Kalau kita mampu ajak cucu kita, abata, iqra, muqaddam dan sebagainya, kita ajak tu. Hak tu pun kira mengajak dah tu. Orang yang dia alim, dia hebat, ulama, dia ajaklah hak hebat-hebat lagi kan. Kita hak tak boleh macam orang awam, macam saya, macam tuan-tuan yang ilmu tak banyak kan. Kita belajar yang mudah-mudah. Kita ajak mudah-mudah tu, kita mengajar juga. Yang pertamanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik, maksudnya sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik kamu, Nabi kata. Sabda Nabi, sebaik-baik kamu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu orang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar Al-Quran, insya-Allah saya rasa ramai yang pandai baca. Cuma dia kadang-kadang dia tak mau mengajak orang. Tak mau kongsi ilmu lah, kita kata senang kan. Kita kongsi yang terdekat dengan kita, insya-Allah. Kalau tak boleh ramai, kita kongsi yang terdekat dengan kita. Yang keduanya, hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keduanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararah walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun wa yatata'ta' ataupun yatata'ta'u fihi lahu ajran. Apa maksud dia? Hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Orang yang mahir dengan Al-Quran, dia mahir, dia baca pandai, dia baca kena. Kena dengan tajwid dia, hukum dia, makhraj dia. Orang yang mahir baca Quran ni, ahli Al-Quran ni, akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Orang yang mahir baca Quran, tempat dia. Dan walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqqun. Dan orang-orang yang membacanya dalam keadaan sulit, susah dan merangkak-rangkak, wa yatata'ta'. Orang Kedah kata terketak-ketak. Kan? Wa yatata'ta' tu dia merangkak-rangkak, baca terketak-ketak, tersangkut-sangkut tu. Maka baginya 2 pahala kebajikan. Orang hak baca mahir pun dapat tempat. Orang hak baca merangkak, puas nak boleh baca sebaris pun, merangkak. Kan, merangkak baca, ya Allah, tu pun dia gagah nak baca juga. Tuhan bagi pahala juga kat dia. 2 pahala, falahu ajran. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi rugilah orang yang pandai lagi kalau dia tak baca. Ni memang rugi, sangat-sangat rugi ya. Dia reti, dia pandai, tapi dia tak mau baca. Boleh kata sebulan sekali pun puas nak pegang Quran. Kan, seminggu sekali pun puas nak pegang Quran. Payah nak baca, reti, pandai tapi tak mau baca. Rugi kawan ni. Orang yang merangkak-rangkak pula, dia kata aku malas nak baca Quran. Salah tadi, baca salah, berdosa. Berdosa tu kalau tak ngaji. Tapi kalau kita mari mengaji, kita mendengar kuliah ilmu dan sebagainya, kita cuba baca, salah tu salah dalam belajar. Tak apa. Kan? Macam saya pun duk belajar lagi, bukan reti terang mana pun. Saya pun orang awam macam tuan-tuan juga. Tak reti lah. Kelas saya ni, kuliah kita ni, untuk orang-orang tak reti bawah-bawah ni, pada sekolah rendah saja. Tapi orang yang dah belajar dah, dia nak perangat balik. Nak perangat balik boleh lah. Tapi orang alim-alim, hebat-hebat, dia... Kalau dia dengar saya duk abang ni, dia duduk dalam dada dia saja. Saya kena baca tang ni. Yang ketiganya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, ya Aba Dzar, la an taghdu fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli 100 rak'atin. 100 rak'ah. Hadis panjang, saya baca dia punya maksud dia. Wahai Abu Dzar, jika kamu pergi ke suatu pagi, di suatu pagi untuk belajar 1 ayat dari kitab Allah, adalah lebih baik bagi kamu daripada
mengerjakan sembahyang sunat 100 rakaat. Dan jika kamu belajar suatu bab daripada ilmu yang mana kamu dapat beramal dengannya ataupun tidak, adalah lebih baik bagi kamu dari mengerjakan sembahyang sunat 1000 rakaat. Satu ayat ya tuan-tuan. InsyaAllah lepas ni kita baca Al-Quran dan kita tadabbur ayat. Satu ayat pun jadi ya, 2 ayat, 3 ayat. Itu hadis ni riwayat Ibnu Majah. Yang keempatnya, hadis yang terakhir ni, iaitu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ta'allama al-Quran wa 'allamahu an-nas wa la tazal kadzalika hatta ya'tiyaka al-maut fa in ataka al-maut wa anta kadzalik hajjatil malaikatu ila qabrika kama yahujjul mu'minuna ila baitillahil haram." Ini rawahu Dailami. Iaitu maksudnya, wahai Abu Hurairah, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia dan berkekalanlah atas yang demikian itu sehingga datang kepadamu kematian. Mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran, ajak orang. Bagi orang faham. Dia kata, sesungguhnya jika datang kepadamu kematian, padahal engkau berada dalam keadaan demikian, maka malaikat akan menziarahi kuburmu seperti mana orang-orang beriman akan menziarahi Baitullahil Haram. Hadis riwayat Ad-Dailami. Itu tuan-tuan, kelebihan belajar dan mengajar kepada orang lain Al-Quran ni. Ini disebut dengan khusus. Ilmu lain pun kita perlu ajar juga, dapat pahala juga. Tapi ini ilmu khusus Nabi SAW sebut kelebihan-kelebihan orang yang belajar dan dia mengajak orang lain untuk memahami dan membaca dengan elok dan tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Itu kelebihan membaca, kelebihan belajar dan mengajar Al-Quran. Dan juga ayat awal tadi, kelebihan membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Untuk tajuk yang ketiga pada malam ni, insya-Allah, kita tengok berapa minit dah tahu. Berapa minit dah? 10 minit. Kita tengok satu tajuk lagi tuan-tuan sebelum kita tidur. Kan? Nak tidur pun malam-malam. Tua-tua ni bukan nak lena tidur. Kan? Beralih kiri, beralih kanan. 20 minit. Puas nak boleh lena. Kita tengok iaitu tuan-tuan, gagah satu tajuk lagi tuan-tuan malam ni. Iaitu hukum basmalah. Hukum basmalah. Tuan-tuan yang di luar sana tuan-tuan, kalau kata tuan-tuan dengar saya duk ceramah ni, tuan-tuan boleh tulis ataupun tuan-tuan salin maklumat-maklumat penting yang saya sebut tu. Sebab apa? Ilmu ni seperti binatang buruan. Ilmu yang saya bagi ni ilmu lah. Kita kongsi ilmu. Dia seperti binatang buruan. Kita kena tangkap dia tuan-tuan. Binatang buruan, kita tembak, kita bedil, kita jerat dia, kita tangkap, kita ikat dengan tali. Ataupun kita sembelih bawa balik. Ilmu kena tangkap dia dengan pena. Ataupun tuan-tuan ada rakaman, insya-Allah lah boleh tengok balik. Kita tangkap dia dengan pena, kita tangkap dia dengan pensel. Ni saya pakai pensel lah. Sebab kita, kalau orang alim tu dia tak kena pakai pensel pen pada duduk di dada dia. Saya macam budak-budak sekolah je lah, kena ada pensel ni baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Hukum basmalah, iaitu dia kata adalah ringkasan daripada apa dia basmalah ni, ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Itu ringkasan. Semalam kita baca hukum isti'adzah ataupun ta'awudz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cara-cara bacaan dia. Cuma saya ada kesilapan sikit semalam ni, iaitu hukum membaca dia. Yang pertama sekali semalam ni sunat, yang kedua wajib, yang ketiga tu saya terang awal tu betul, tapi yang saya sebut kali kedua tu iaitu wajib seumur hidup. Sebenarnya wajib seumur hidup sekali sahaja. Itu pembetulan untuk semalam ni.
Semalam kita belajar hukum isti'adzah ataupun ta'awudz ataupun lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi yang tak tengok tu boleh tengok di FB saya hak semalamnya. Malam ni kita tengok pula iaitu hukum basmalah ataupun ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kita hang baca basmalah lagi. Hang baca basmalah tu hang baca Bismillahirrahmanirrahim dah lagi nak sebut Bismillahirrahmanirrahim tu panjang. Jadi singkatan dia basmalah. Hang baca lagi ta'awudz. Hang baca ta'awudz lagi. Ta'awudz tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ringkasan untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim orang panggil isti'adzah ataupun ta'awudz. Seperti mana kita kata perkataan hauqalah. Ringkasan daripada la haula wala quwwata illa billah. Itu ringkasan dia. Jadi basmalah ni ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ni kita nak tengok hukum basmalah. Bukan hukum bismillah. Hukum basmalah. Jadi lafaz basmalah ini iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan selalu duk baca dah. Iaitu lafaz ini sebenarnya dia terdapat dalam satu surah iaitu surah An-Naml. Surah An-Naml iaitu surah semut. Cerita Nabi Sulaiman. Cerita Nabi Sulaiman dengan tentera-tentera dia tu. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat dia. Ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini surat daripada Sulaiman dan sungguhnya isi kandungan bismillahirrahmanirrahim ni. Ini tuan-tuan boleh tengoklah cerita tentang Nabi Sulaiman, tentang cerita Hud yang dia pergi mengintip. Tengok ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang mana mereka ni sembah matahari. Jadi Nabi Sulaiman bagi utusan. Utusan hantar ni. Jadi ayat dia dalam surah An-Naml ayat 30. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah adalah perhiasan bagi Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW. Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama' bil kawakib. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril. Wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri. Wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyam bi yaumil jum'ah. Wa zayyana al-layali bi lailatul qadr. Wa zayyana ash-shuhur bi syahri Ramadan. Wa zayyana al-masajid bil Ka'bah. Wa zayyana al-kutuba bil Quran. Wa zayyana al-Quran bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud hadis ni? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan bintang-bintang. Menghiasi para malaikat dengan Jibril. Jibril ramai. Jibril ramai. Malaikat ni ramai. Yang kita wajib mengetahuinya adalah 10. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghiasi para malaikat dengan Jibril. Menghiasi syurga dengan bidadari dan istana-istana yang indah. Menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad. Ramai para nabi, Nabi hiasi nabi ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghiasi segala hari dengan hari Jumaat, menghiasi segala malam dengan Lailatul Qadar, menghiasi segala bulan dengan bulan Ramadan, menghiasi segala masjid dengan Kaabah, menghiasi segala kitab dengan Al-Quran dan menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Bismillah ataupun Basmalah. Apa hukum baca Bismillah ni, baca Basmalah ni di awal surah? Di awal surah ni, semua surah ada Bismillah kecuali semalam saya sebut dah, iaitu surah Bara'atum minallah, surah Taubah. Dia tak ada Bismillah. Jadi, hukum baca dia di awal surah ini, dia baca dia, hukum dia sunat. Sunat membaca Bismillah kecuali pada awal surah Taubah. Surah Taubah tak perlu baca. Surah lain sunat. Sama ada kita di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, kita sunat baca Bismillah ini. Di dalam sembahyang ada orang baca kuat, kan? Ada orang baca perlahan. Itu berbalik kepada pendapat mazhab lah tu. Jadi basmalah tidak ditulis di awal surah Taubah, sebaliknya ia ditulis di awal surah-surah yang lain. Ada sebagian ulama mengatakan bahawa surah Al-Anfal dengan surah Taubah ni adalah satu surah, sebab tu dia tak tulis. Ini sebagian ulama kata surah Al-Anfal. Lepas surah Al-Anfal itu surah Taubah. Jadi dia kata surah Al-Anfal, surah Taubah ni satu surah sebenarnya.
Iaitu dia tak tulis bismillah. Yang keduanya, para ulama kata surah At-Taubah ni diturunkan ketika perang. Perang adalah hawara. Perang ni hawara, dahsyat. Peperangan, pembunuhan kan. Darah di sana sini. Dan basmalah adalah keamanan. Perang ni hawara, bismillah ni keamanan. Bismillahirrahmanirrahim kan. Tidak mungkin berhimpun keamanan dan hawara dalam satu masa. Jadi tak tulis bismillah pada surah Taubah ni. Jadi ulama berselisih pendapat mengenai tahap larangan tersebut kepada dua pendapat. Larangan apa? Larangan baca bismillah di surah At-Taubah. Yang pertama dia kata pendapat ulama Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli ni mengatakan bahawa makruh membaca basmalah di awal surah Taubah dan sunat di pertengahannya. Ini Syekh ni kata awal surah makruh, dia tak kata haram. Awal surah makruh, tapi kita baca surah Taubah tu dia panjang. Tapi pertengahan dia sunat. Kita baca-baca, kita berhenti. Esok pula kita sambung. Jadi nak sambung tu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca a'udzubillah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ayat. Boleh dia kata. Awal surah makruh, di pertengahan surah Taubah ni, dia kata sunat. Ini pendapat dia. Dan yang keduanya, iaitu antaranya pendapat yang kedua ni, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Asy-Syatibi dan lain-lain lagi lah ramai. Mengatakan bahawa haram membaca basmalah di permulaan surah Taubah dan makruh di pertengahannya. Jadi dia kata haram di permulaan, makruh di pertengahannya. Hak tadi awal makruh, di pertengahan sunat. Hak ni berat lagi. Hak nombor 2 ni berat, dia tak bagi baca bismillah di awal surah Taubah dan makruh di tengah dia. Kita baca-baca, berhenti, esok nak sambung pula ataupun saat lagi nak sambung pula. Jadi makruh kita baca bismillah di pertengahan surah. Tuan-tuan nak pegang yang mana? Kalau saya pegang yang pendapat yang kedua ni, haram baca di awal surah, makruh baca di pertengahan surah. Jadi tak gaduh baca. Baca kalau nak sambung dia, baca dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semalam saya dah sebut dah. Semalam saya dah ajak dah cara-cara nak baca a'udzubillah dan sambung kepada surah At-Taubah. Ada 2 cara semalam. Tuan-tuan boleh rujuklah kuliah semalam. Lepas tu pula dia kata yang seterusnya, iaitu disunatkan membaca basmalah ketika hendak melakukan sesuatu amalan atau pekerjaan, lebih-lebih lagi ketika hendak membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dalam riwayat lain dia kata wa fi riwayatin fahuwa aqta, dan pada riwayat lain juga wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Apa maksud dia? Setiap perkara kebaikan, setiap perkara kebaikan ataupun kebajikan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu terputus daripada keberkatan. Riwayat Abu Daud. Benda perkara yang baik ni, setiap perkara kebajikan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka benda tu, perkara yang kita buat tu, dia terputus daripada mendapat keberkatan. Jadi tak kita kena baca. Nak buat apa? Nak pakai kasut, nak makan nasi kan, Allahumma barik lana. Kalau kita tak baca pun tak apa, kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak baca pun tak apa, lepas baca bismillahirrahmanirrahim, kita kata Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi perkara-perkara yang baik. Tapi kalau nak berak, jangan nak baca bismillah kan. Kita ketandah, kita nak buang ayak, kita pergi baca, tak boleh lah. Ni perkara-perkara kebaikan kan, perkara-perkara kebaikan. Jadi perkara kebaikan ni kita mulakan dengan baca basmalah. Dia kata membaca basmalah di pertengahan surah adalah harus mengikut pendapat yang masyhur di kalangan qurra. Inilah yang telah dinyatakan kebanyakan ulama, antaranya Imam Syatibi dan Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi kita baca surah Baqarah contoh dia. Kita
Kita baca surah Baqarah ni banyak juzuk kan. Jenuh nak baca, habis juzuk pertama tak habis surah lagi. Juzuk kedua tak habis lagi. Juzuk ketiga, tak gerak nak baca lah. Baca dua juzuk berhenti dulu. Ataupun satu juzuk berhenti dulu. Nak sambung apa bacaan itu, maka ulama kata harus kita baca basmalah di pertengahan surah itu. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu kita nak sambung, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bacaan dalam surah tu. Ni pertengahan surah nah, bukan di awal surah. Ni pertengahan surah. Tapi kalau tak mau baca bismillah, boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kita terus baca ayat apa? Contoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak mau baca bismillah. Ataupun kita nak baca bismillah, kita baca dah semalam, berhenti tang tu. Kita nak baca bismillah, kita baca a'udzubillah. Lepas tu kita baca bismillah, baru kita baca pertengahan surah tu. Faham tak tuan-tuan? Ke saya laju sangat? Tuan-tuan saya laju sangat, tuan-tuan bagi tahu. Kan saya duduk tang ni seorang-seorang kan. Jadi ikut dan saya. Itu cara baca basmalah di pertengahan surah. Okey, mari kita tengok. Yang tak banyak tuan-tuan, tak banyak dah. Nak habis dah. Sekejap lagi boleh tidur. Sekejap lagi boleh tidur. 3 muka suai. Terdapat 3 cara yang diharuskan membaca basmalah di antara 2 surah. Kau nak tahu malam esok? Berapa minit dah? Apa technician? Ada technician malam ni. Berapa minit? Terdapat 3 cara yang diharuskan membaca basmalah di antara 2 surah. Ada 3 cara nak baca bismillah di antara 2 surah. Ada 3 cara. Ada 3 cara macam mana kita nak sambung bismillah. Hak semalam ni kita sebut baca ta'awuz ataupun isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kita baca bismillah, lepas tu kita baca surah. Hak ni kita nak sebut apa dia? Kita baca di tengah-tengah bacaan kita. Hak semalam ni kita mula. Hak ni kita baca antara 2 surah. Habis surah tu, kita baca bismillah, kita nak masuk surah lain. Hak semalam ni kita mula-mula nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita buat 4 cara bacaan dia. Hak malam ni, kita duduk tengah baca. Kita baca dah auzubillah malam ni. Baca bismillah, baca surah. Lepas tu kita nak sambung masuk surah lain. Macam mana kita nak baca? Akhir surah, bismillah, sambung ke surah lain. Ada 3 cara bacaan dia. Satu bacaan dia, bacaan yang keempat ialah cara yang dilarang. Tak boleh baca. Saya ingat insya-Allah kita sambung malam esok kan. Kita sambung malam esok. Saya ingat dalam tengah jam ada kot. Terdapat 3 cara yang diharuskan membaca basmalah di antara 2 surah ni. InsyaAllah kita sambung pada malam esok. Kita sambung pada malam esok. Macam mana nak baca bismillah ini di antara 2 surah. Lepas tu terdapat juga 3 cara yang diharuskan untuk menyambung bacaan akhir surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Satu, kita malam esok kita tengok iaitu antara surah-surah lain. Surah-surah yang ada bismillah. Dan yang keduanya kita akan tengok macam mana kita nak sambung surah Al-Anfal ke surah At-Taubah. Sebab surah Al-Anfal ke surah Taubah ni, surah Taubah tak ada bismillah. Macam mana nak sambung? Nak sambung bacaan tu. Ini untuk orang tadarus Al-Quran ataupun kita yang selalu baca Al-Quran. Kita sebulan sekali ke, seminggu sekali ke kita khatam Al-Quran kan. Macam masa kena PKP ni tuan-tuan, boleh 2 kali khatam Al-Quran kalau kata nak khatam. Sehari 2 juzuk cukup lah. Sehari 2 juzuk. 15 hari boleh dah sekali khatam. Tu paling lekeh lah tuan-tuan kan. Paling lekeh. Kalau kita duduk tak pergi mana, tak buat kerja apa, duduk saja.
kan, boleh 3 kali, 4 kali, 5 kali pun boleh. InsyaAllah itu kita minta apa? Kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat baik ni, satu kena mujahadah, satu kita kena paksa diri kita tuan-tuan. Kena paksa, memang kena lawan dengan syaitan dan juga nafsu kita. Tak pernah dia ajak buat baik nafsu ni. Dia ajak buat jahat. Kita kena lawan nafsu, lawan syaitan. InsyaAllah, dan kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kebaikan ni. Bukan senang nak buat baik, kan? Bukan senang nak buat baik. Kalau buat baik pun dalam hati kita tak tahu lagu mana. Dalam hati ni, ikhlas ke tak ikhlas ke lagu mana tu Tuhan saja tahu. Jadi kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menunjukkan kita jalan yang diredai oleh Dia. Jalan yang ditunjuk oleh para nabi, para salihin, para anbiya. Kita ikut jalan tu insya-Allah. Dan kita minta juga Rabbana taqabbal minna a'malana, nah, salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana. So Tuhan minta tolong Tuhan tampunglah hak kita buat sembahyang dan sebagainya tu tak khusyuk, berlubang tani, tampunglah dengan sembahyang sunat, tampunglah dengan benda-benda kebaikan lain, kan? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kebaikan yang kita lakukan insya-Allah. Kita sambung pada malam esok pula insya-Allah, jika diberikan kesempatan oleh Allah, jika ada ruang masa, jika nyawa masih di dalam badan. Insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. Saya minta sungguh-sungguh tuan-tuan guru, kalau ada tengok FB saya ni, tuan-tuan guru, ustazah, alim, ulama, kalau ada salah silap, tuan-tuan tolong tegak, tuan-tuan tolong PM, tuan-tuan tolong bagi tahu. Sebab saya ni orang awam saja, bukan orang alim. Saya baca apa yang orang tulis saja. Jadi kalau salah silap, saya mohon maaf dan mohon tunjuk ajar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.